mereka sakit, kita kata kebajikan mereka ni kita jaga, dan insya-Allah itu sebahagian daripada iltizam kami lah. Semoga kalau kita kata kita tak dapat ganjaran di dunia, di akhirat mungkin itulah sebahagian daripada kita punya amalan lah. Inisiatif inilah dijalankan, itu inisiatif sifat tip-top Datuk. Allah, insya-Allah. Tahniah sekali lagi Datuk di atas kemenangan untuk membawa piala dan juga anugerah yang berada di hadapan kita ini, iaitu anugerah majikan prihatin Persekutuan QPAX 2021 sempena dengan Hari Pekerja yang disambut semalam 1 Mei 2023. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan anda. Pelbagai lagi topik menarik akan kami hidangkan kepada anda, tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi salah satu inisiatif yang telah pun dilakukan oleh kerajaan adalah pemberian sumbangan tunai rahmah. Jadi pada awal April lepas, fasa kedua telah pun dilaksanakan. Jadi kita nak lihat apakah perkembangannya daripada fasa pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan saudara J. Khairil, iaitu Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional, untuk berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah. Terima kasih Encik J kerana bersama kami. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya Ridwan dan juga Zaliha dan juga penonton-penonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Selamat Hari Raya. Masih belum terlambat ya. Encik J, sumbangan tunai rahmah atau boleh kita ringkaskan sebagai STR.
pada 5 April masuk fasa kedua, apa yang BSN boleh kongsikan dari segi kelancaran program setakat ini? Ya, Alhamdulillah di semua cawangan di BSN 390 keseluruhannya di seluruh negara berjalan dengan sangat lancar. Okey. Proses ni melibatkan dua lah. Satu adalah pengkreditan ke akaun-akaun penerima yang telah pun diselesaikan atau disempurnakan pada 10 bulan April, bermula pada 5 bulan April dan diselesaikan pada 10 bulan April. Dia merangkumi hampir 95% daripada penerima SDR itu sendiri. Maksudnya 95% atau hampir 8.1 juta penerima menerima melalui akaun masing-masing. Bakinya lebih kurang 5% masih lagi kecawangan kesihatan lah. Bakinya kalau 5% tu mungkin dalam 570,000 penerima yang masih lagi datang hadir ke cawangan-cawangan BSN untuk membuat penunaian SDR. Lebih kurang 30% saya rasa setakat minggu lepas telah pun membuat penunaian masing-masing dan bakinya ada tempoh sampai 31 Disember lah 2023 dan tak perlu tergesa-gesa boleh buat penunaian sehingga 31 Disember 2023. Jadi sehingga hari ini sudah berapa jumlah yang telah pun dikeluarkan oleh BSN untuk inisiatif ini? Jumlahnya untuk fasa 2 sahaja kami telah membuat pembayaran sebanyak hampir ke 8.2 juta penerima yang melibatkan hampir 1.26 bilion ringgit. Kalau boleh kita kembalikan sedikit kepada langkah awalnya. Fasa 2 ini apakah perbezaannya dengan fasa seterusnya? Kalau boleh Encik J terangkan satu persatu proses tersebut. Fasa 1 dengan fasa 2 bezanya selalunya adalah jumlah yang diberikan. Contohnya fasa 1 isi rumah mendapat RM300. Tapi pada fasa yang kedua RM200. Tapi bujang dapat RM100 sama seperti fasa 1. So bezanya selalu adalah jumlah yang diperuntukkan untuk penerima-penerima ni. Dari segi pengemaskinian database tersebut, apakah masih lagi ada yang perlu diperbaiki ataupun yang masih perlu dilengkapkan? Prosesnya berjalan berterusan. Di mana kalau ada yang rasa mereka layak tetapi belum lagi tersenarai dalam list dalam laman sesawang LHDN boleh membuat rayuan dan kalau layak semakannya kalau layak akan mendapat akan menerimalah di fasa-fasa yang akan datang. Adakah proses rayuan boleh dilakukan di cawangan BSN? Proses rayuan harus dilakukan di LHDN. BSN ni penyalur sahaja ataupun yang membuat penunaian lah. Tetapi kalau ada rayuan dan sebagainya boleh terus ke laman sesawang atau website LHDN bantuan str.lhdn.gov.my untuk mengetahuilah informasi-informasi terkini nak buat rayuan dan sebagainya. Adakah BSN melihat barangkali ada yang akan menunggu sehingga fasa 4 nanti baru nak follow up? Ada kemungkinan berdasarkan rekod kami yang sebelum ni lah pada tahun-tahun lepas ni, seingat saya program bantuan ni kita dah luncurkan daripada tahun 2012 lagi. Memang ada yang akan menunggu sehingga fasa yang berikutnya. Fasa 3 ialah fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Ada yang menunggu sampai fasa 4, ada yang menunggu sampai fasa 3 mengikut keperluan masing-masing. Tetapi jumlahnya tak ramai, kebanyakannya akan cuba datang untuk membuat penunaian lah. Saya rasa kalau fasa dua fasa tu lebih normal lah daripada sampai ke fasa yang terakhir. Katakanlah dalam satu situasi seseorang itu telah pun diluluskan permohonannya pada fasa kedua tapi belum buat penunaian. Dia nak buat pada penunaian pada fasa ketiga, boleh ataupun tidak situasi tersebut berlaku? Kalau belum buat penunaian boleh. Dan masa yang diberikan yang seperti yang saya terangkan tadi sehingga 31 Disember 2023.
Maksudnya fasa ketiga nanti kemungkinan insya-Allah pada bulan Julai. Dan setelah diumumkan boleh datang untuk membuat penunaian fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 di bulan Julai. Dan contohnya yang mana yang masih belum membuat penunaian pada fasa yang 1 tadi, boleh membuat penunaian sekarang untuk fasa 1 dan fasa 2. Dan untuk melengkapkan proses tersebut, apa antara dokumen yang diperlukan? Sangat mudah. Kalau dulu, kalau kita ingatlah, kena ada voucher, kena datang cawangan.